Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Okey, kita jumpa lagi dalam video kita kali ini. Cikgu sambung sikit lagi ya. Masih lagi dalam subtopik yang sama ya, iaitu subtopik tentang penjanaan ya. Penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Masih lagi satu topik yang sama 6.3, tapi kali ini kita cuma masuk tentang komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di dalam rumah kita. So dalam rumah kita ada pelbagai komponen berkaitan dengan keselamatan, safety ya. Safety punya komponen. Sebab apa perlunya komponen-komponen ini? Sebab kita tahu elektrik merupakan satu kuasa yang bahaya lah. Sangat bahaya kalau kita terdedah, kita akan kena kejutan elektrik dan boleh mengakibatkan kematian ya. Berapa volt saja masuk dalam badan kita pun dah cukup untuk buatkan kita mengalami gangguan lah ya. So alat-alat ini sangat penting ya, supaya dia melindungi kita juga ya, melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi juga kita punya komponen-komponen elektrik dalam rumah kita. Okey, first thing sekali, kalau awak lihat di sini kita ada switch ya, switch. Ada switch ya. Switch ni digunakan untuk kita nak jimatkan tenaga elektrik kita lah. Tak adalah kita buka saja kan. Dia kena ada switch. Dan kita ada fuse ya, beberapa jenis fuse, 3.3 ampere, 5 ampere, 10 ampere dan 13 ampere yang paling tinggi sekali. Fuse ni juga fungsi yang sangat penting lah, mempunyai fungsi yang sangat penting ya, untuk mengawal arus yang masuk ke dalam kita punya alat-alat elektrik kita ya. Kalau dia melebihi daripada nilai fuse yang ditetapkan di dalam tu, so fuse kita tu akan di-cut lah, dia akan potong fuse tu, and then tenaga elektrik tu dapat dihentikan, so dapat menyelamatkan kita punya alat-alat elektrik lah. Okay, Earth Leakage Circuit Breaker, ELCB. ELCB nama pun Earth Leakage Circuit Breaker ni maksudnya dia akan mengalirkan tenaga elektrik yang berlebihan ke bumi ya. So yang ni pun miniature circuit breaker, dawai bumi, nama pun dawai bumi kan, pengalir kilat. So kita akan tengok fungsi-fungsi komponen yang dinyatakan ni. Okey, fuse yang pertama yang paling penting sekali adalah fuse. Fuse merupakan seutas dawai halus yang pendek, mudah menjadi panas dan melebur apabila arus yang mengalir melaluinya lebih besar daripada nilai fuse tersebut. Okey. So fuse ni dia simple saja benda dia ya, ataupun dia alat yang sangat kecil saja ya. Kalau awak lihat di dalam mana-mana plug ya, dalam peralatan elektrik memang ada fuse ni ya. Fuse ni dia ada nyatakan dia punya nilai dia pada bahagian atas dia tu. Ni kalau dalam gambar ni dia 5A ataupun 5 ampere. Okey. So dia ada satu wayar fuse yang halus di tengah ni ya, diisi dengan nitrogen ataupun butiran kuarsa, penutup sesentuh logam ya. Penutup dia logam biasa saja, sarung kaca ataupun porselin, mana-mana dia akan gunalah, yang boleh tahan haba lah ya, sebab arus elektrik dia ada haba dia. So untuk mengelakkan dia daripada melebur, so kita kena guna sarung kaca ataupun porselin yang tahan haba lah. Okey. So apa yang berlaku kalau arus berlebihan mengalir? Dia akan melebur, dan juga dia mudah panas dan dia akan melebur. Sekiranya wayar pada fuse itu melebur, bekalan arus elektrik akan terputus. Okey, ini hanya akan berlaku apabila arus yang mengalir di dalam tu melebihi daripada nilai fuse kita. Okey, so kalau nilai fuse tu, nilai arus tu ataupun arus yang mengalir tu masih di bawah nilai fuse tu, so dia tak ada masalah apalah ya. Maksudnya dia selamatlah kan. Fuse ada macam-macam jenis fuse ya. Dia ada fuse cartridge dan fuse wayar boleh ganti. Fuse cartridge ni fuse yang sekali pakai lah, pakai buang kita katakan. Fuse wayar boleh ganti ni bermaksud, nama pun fuse wayar boleh ganti, bermaksud kita boleh gantikan wayar pada fuse tu sekiranya fuse itu melebur lah, ataupun fuse itu terbakar ke, so kita masih boleh gunakan balik. Okay, berbeza dengan fuse cartridge. Okay, fuse cartridge habis, dia putus wayar tengah ni, dia lebur, so kita kena ganti yang barulah. Kalau fuse wayar masih lagi kita boleh pakai sekiranya wayar dia tu terputus ataupun dia melebur, so kita gantikan saja dengan wayar fuse yang baru. Okay, ni
13 ampere. 13 ampere yang paling tinggi sekali lah, digunakan dalam alat-alat elektrik yang mempunyai kapasiti ataupun memerlukan tenaga elektrik yang tinggi ya. Okey. Dua jenis fuse yang lazim digunakan, fuse cartridge dan fuse wayar. Fuse wayar boleh ganti, fuse dipasang dengan seutas wayar fuse. Okey, nak menentukan nilai fuse. Okey. Nilai fuse ialah nilai maksimum arus yang dapat mengalir melalui fuse tanpa menyebabkan wayar fuse-nya melebur. Okey, itu adalah nilai dia. 3 ampere. So kalau paling maksimum 3 ampere sajalah boleh lalu. Ya, so tak boleh lebih daripada tu. Kalau tidak dia akan melebur. Contoh wayar fuse 5 ampere membenarkan arus maksimum 5 ampere untuk mengalir melaluinya. So tak boleh lebih daripada tu lah. Kalau lebih dia akan melebur. Wayar fuse tu melebur. Okey, nilai fuse yang lazim 1, 2, 3, 5, 10, 13. Kita semua sampai 13 ya, tapi ada 15, ada sampai 30 ampere. Yang ni mungkin untuk alat-alat yang jentera ataupun mesin-mesin yang besar yang memerlukan tenaga elektrik, banyak digunakan sampai 30 ampere ni. Jarang kita tengok sampai 30 ampere kan, tapi ada. Maksudnya wayar tu mungkin lebih tebal lagi daripada fuse yang biasa lah. Pemilihan nilai fuse. Bagaimana nak pilih fuse ni? Pemilihan nilai fuse bergantung pada nilai arus maksimum yang mengalir melalui satu litar ataupun peralatan elektrik. So dia bergantung kepada alat elektrik itu. Ya, berapa tinggi arus yang boleh mengalir dalam alat elektrik itu. So itulah dia nilai fuse yang kita kena letak di dalam sesuatu alat elektrik itu. Fuse yang bakal digunakan sepatutnya nilai lebih tinggi sedikit daripada arus maksimum mengalir melalui suatu litar atau peralatan elektrik dalam keadaan operasi biasa. Okey, katakan kalau chariot elektrik kita ni, dia punya nilai dia, nilai arus yang boleh untuk hidupkan dia adalah 3.6 ampere. Awak tak bolehlah guna nilai fuse kita 3 ampere. Awak kenalah guna lebih tinggi daripada tu. Kalau nak lebih selamat, kita guna 5.0 ampere. So selamatlah kan. Tapi kalau awak guna lebih bawah daripada tu, dah tentulah dia akan melebur. Kita punya alat elektrik kita tu tak boleh digunakan. Okay? So mesti tinggi sikit. Kalau arus tu sampai 2 ampere, kita gunakan fuse 3 ampere. So dan begitulah seterusnya. Contohnya sebuah chariot elektrik yang menggunakan arus elektrik maksimum 11.34 ampere. So arus elektrik dalam chariot punya lagi tinggi, 11.34. So kita pasang dengan fuse, nilai dia 13 ampere. Ya, so tak bolehlah pasang nilai fuse berapa lagi nilai fuse tadi tu yang ada, tak bolehlah pasang yang 10 ampere punya kan, sebab dia 11.34. So kena pasang 13 ampere. Okey. Keselamatan dalam penggunaan alatan elektrik dalam rumah kita. So ini yang terakhir lah. Apabila menggunakan peralatan elektrik, langkah keselamatan perlulah diutamakan. Macam biasalah awak yang kita dah belajar, awak dah belajar masa dulu-dulu, kecil-kecil dulu pun dah belajar. Kita lap tangan kita dulu, sebab air merupakan konduktor haba yang baik untuk mengalirkan konduktor elektrik yang baik. Kalau awak pegang air garam lagi lah, air garam punya ion-ion dia lagi merupakan konduktor elektrik yang baik. So sangat bahaya. Hal ini demikian kerana nisbah kematian terhadap kecederaan dalam kemalangan elektrik adalah tinggi berbanding kemalangan dalam kategori lain. So banyak orang mati disebabkan oleh kena kejutan elektrik ni So kena berhati-hati. Kegagalan untuk mematuhi langkah keselamatan mengakibatkan kemalangan yang serius. Okay. So kebanyakan daripada kebakaran dalam rumah pun selalunya disebabkan oleh litar pintas. Litar pintas, pendawaian tak elok dan sebagainya. Okey, keselamatan dalam penggunaan peralatan elektrik. Sekiranya seorang individu menyentuh bahagian logam yang dibumikan, arus yang besar jika ada akan mengalir ke bumi melalui wayar bumi dan bukannya mengalir melalui individu tersebut. Sebab itulah wayar bumi itu sangat penting. Okey. Kalau individu tu kita pegang bahagian logam yang telah pun dibumikan, maksudnya logam tu dia ada wayar bumi. Wayar bumi dia ada. So kalau dia ada wayar bumi, bermaksud apabila kita pegang tu, so dia punya arus tu dia tak mengalir ke badan kita, dia akan terus mengalir ke
bumi. Ya, so kita selamatlah dalam keadaan itu. Arus yang besar itu juga meleburkan fuse, terusnya memutuskan litar elektrik. Itu yang paling selamat lah. Kalau fuse kita tak okey, so bahayalah untuk kita. Alright, so takat tu habis ya kita punya subtopik kita 6.3 So kita akan masuk pada subtopik 6.4 pada kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih semua. Nanti bila cikgu dah selepas awak tengok video ni, awak kena isi awak punya kehadiran. Cikgu akan masukkan kehadiran yang cikgu dah buat ya ke dalam grup ya, supaya cikgu boleh catat kehadiran pelajar yang melihat dan juga yang membuat latihan cikgu. Okey, terima kasih. So untuk latihan awak dalam buku latihan, cikgu minta awak buat praktis formatif 6.3 dalam buku teks. Ya, dalam buku teks muka surat 194 ya, surat 194. Okey, buat semua soalan, ada rajah 1 di situ, tak payahlah lukis ya. Tak payah lukis, and then dah siap boleh hantar pada cikgu. Snap gambar dan hantar pada macam biasalah Telegram cikgu lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang.